Bismillahirrahmanirrahim. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor oleh Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Kesedaran. Melihat bahaya-bahaya yang mengancam Islam, baik daripada pihak Nasrani dengan kegiatannya atau dari pihak Mulhidin dengan ketuhan dakwahnya. Pernahlah di Mesir 25 tahun yang lalu, ulama-ulama mengadakan perkumpulan yang khas menghadapi bahaya itu. Seorang ulama muda yang bernama Syekh Hasan Al-Banna menemui syekh-syekh, baik golongan tua atau golongan muda. Mula-mula didatangi Syekh Yusuf Ad-Dahlawi, seorang ulama golongan tua di Al-Azhar. Sangat termakan dan terfaham oleh beliau anjuran anak muda itu, dan merasa perlulah Syekh Yusuf Ad-Dahlawi akan adanya satu jibahah, yakni pertahanan, untuk membendung bahaya ilhad itu. Lalu dicatat nama-nama ulama yang patut bersatu padu dalam badan itu. Syekh Fulan dan Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Kemudian Hasan Al-Banna mencadangkan satu nama. Bagaimana dengan Sayyid Rashid Ridha? Dengan serta-merta Syekh Yusuf Ad-Dahlawi menjawab, itu amat mustahak, itu amat penting. Sayyid Rashid Ridha tidak boleh ketinggalan di dalam perjuangan ini. Beliau mesti dimasukkan. Perselisihan saya dengan beliau bukanlah pada perkara pokok, hanya pada ranting, iaitu furu', pada ranting masalah. Beliau adalah seorang ahli yang berkelayakan untuk bersama-sama kita menghadapi bahaya ini. Ketiga-tiga ulama yang itu telah wafat. As-Sayyid Ridha, Syekh Yusuf Ad-Dahlawi, Syekh Hasan Al-Banna rahimahumullah. Bilakah agaknya hal serupa demikian akan bertemu di Indonesia dan Melaya? Kemudian itu, yakni pada tahun 1931, berjumpalah ulama-ulama dan zu'ama al-Islam di Palestin. Di antaranya ialah ulama Sunni yang masyhur As-Sayyid Amin Al-Husaini dan ulama Syiah yang bergelar mujtahid di dalam mazhab mereka, iaitu Syekh Muhammad Husain Al-Kashful Ghita. Maka datanglah pada waktu salat di Masjid Al-Aqsa, maka diimamkan oranglah ulama Syiah yang besar itu. Di Mesir sekarang berdiri sebuah perkumpulan bernama Al-Jam'iyatu Takrib Bainal Mazahibil Islamiyah. Pada ziarah saya yang pertama pada tahun 1950, ketuanya ialah Ali Al-Lubah Bashar dan sekretariat amnya ialah Sayyid Muhammad Taqi Al-Qummi dari mazhab Syiah. Dan mereka mengeluarkan majalah bernama Risalatul Islam. Dan cogan mereka ialah ayat Inna hazi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, ini semuanya adalah umatmu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Bilakah akan bertemu yang demikian itu di negeri kita? Patutlah kita bersyukur oleh kerana di negeri kita, yakni Indonesia, Melaya, Siam dan Filipina, umat Islamnya pada pihak geografi adalah satu mazhab belaka. Mazhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Tidak ada orang Syiah di sini. Walaupun diadakan tuduhan-tuduhan, tidak ada khawarij di sini. Walaupun dibuat-buat fitnah. Kaum muda pun bermazhab Syafi'i kerana berpegang kepada qaul Syafi'i, "Idza sahal hadis fahuwa mazhabi." Pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958, berkumpullah ulama-ulama dan ahli fikir Islam di Lahore, Pakistan, atas undangan pemerintah di sana. Datanglah wakil ulama dari seluruh mazhab, dari seluruh alam Islam. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali dan ada ulama Syiah. Al-Haqir pun dijemput orang pula, meskipun Al-Haqir mengakui bahawa belum makamnya duduk bersama-sama orang besar-besar. Al-Haqir kabulkan jemputan itu kerana hendak melihat wajah orang-orang besar Islam. Ingin mengambil ifadah dan istifadah. Pada waktu dibincanglah 10 masalah besar tentang pembangunan Islam, tentang ijtihad dan taklid,
tentang sikap Islam menghadapi perkembangan kebudayaan Barat, tentang hal tanah dan lain-lain. Seluruh ulama itu sefahaman, yakni ijma', tentang perlunya memakai ijtihad kerana banyak masalah-masalah baru yang harus dihadapi dengan pandangan hidup kita sebagai Muslim. Cuma satu saja suara yang meningkah, yakni suara Tuan Syekh Ismail bin Yahya dari Bangkok, Siam, yang mempertahankan taklid. Tapi tidak ada orang yang menentang beliau atau menduhnya kaum tua atau kaum kolot, jumud, kerana baiknya suasana Ikhwatul Islamiyah dalam rapat itu. Ketika selesai, Syekh Ismail membacakan kertas kerjanya, mempertahankan taklid dan tidak ada yang membantah. Maka ternyatalah saya kepada Syekh Muhammad Abu Zahra, Ustaz Asyariatu bil Kulliyati Huquqi bi Majiatil Qahirah. Tidakkah perlu diadakan munaqashah terhadap faham beliau itu? Syekh Muhammad Abu Zarah menjawab, biarkan sajalah. Kerana beliau telah memakai hak kebebasan menyatakan fikiran. Apalah gunanya kita munaqashah pada perkara yang telah ditinggalkan zaman? Setelah itu orang pun terus menyatakan pendapat tentang mustahaknya ijtihad di zaman sekarang. Besoknya Syekh Ismail diberi kehormatan menjadi pengurusi rapat. Tetapi rapat hari itu tidak lagi munaqashah perkara ijtihad. Pada pembukaan rapat itu, Syekh Ismail menyatakan lagi bahawa taklidlah yang wajib dijadikan pegangan dan janganlah melakukan ijtihad. Rapat diteruskan dan orang pun langsung munaqashah dalam masalah yang lain. Rupanya masalah yang beliau pertahankan tidak lagi masuk hitungan dan taklid sudah habis masanya. Di antara ulama yang hadir ialah Syekhul Islam dan Mufti Syafi'iyah dari Iran dan Syekh Bahjah Baitar, ulama besar dari Syam, Syekh Dr. Muhammad Abdullah Druz dari Mesir yang wafat ketika rapat masih berlangsung, dan Maulana Abul A'la Al-Maududi dan Maulana Abdul Aziz Maimun dari Pakistan, Syekh Muhammad Muntasar Al-Kitani dari Marrakesh, Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Khatib Al-Syafi'i Al-Makki dari Saudi Arabia dan lain-lain. Sesuailah fahaman semuanya atas ijtihad, dan tak kala ada yang masih membela taklid, tidaklah ada yang menyambut. Maka teringatlah saya akan Al-Sayyid Ukur Al-Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad dan sahabat saya Al-Sayyid Yusuf Zawawi dan sahabat saya Al-Syekh Ahmad Mahar dan Al-Fadil Fadlullah Suhaimi dan Al-Fadil Abu Bakar Ash'ari dan lain-lain di Melaya. Saya tahu Melaya tidak kekurangan ulama. Lalu saya bertanya kepada Tuan Al-Fadil Hussein, pengurusi pertemuan itu, mengapa Melaya tidak dijemput? Dengan meminta maaf, beliau menjawab bahawa waktu pertemuan hendak direncanakan Melaya belum lagi merdeka. Maka berharaplah saya, moga-moga pada pertemuan yang akan datang di Qahirah, hadirlah sahibul samahah Awal Fadil dari Melaya, dan jika Al-Haqir dijemput orang pula, Al-Haqir pun berusaha hendak hadir kerana ingin iktibas min nurihim, dan artinya bermandi diri dengan cahaya mereka. Dan bagi beliau-beliau pun terbukalah pengalaman baru bahawa di luar negeri orang sudah lebih maju kembali kepada dasar hidup kita. Inna hazi ummatukum ummatan wahidah. Dan kalau sekiranya Sahibul Samahah Al-Mufti Negeri Johor dapat hadir dalam majlis demikian nanti, nescaya dapatlah beliau mengemukakan kertas kerja bagi mempertahankan taklid supaya ulama-ulama yang telah sesat disuruh rujuk kembali kepada kebenaran. Dalam perjumpaan itu pula, saya dapat bertemu Syekh Sayyid Muhammad Syekhul Islam dan Mufti Asy-Syafi'i pada kerajaan Iran. Al-maklum bahawa kerajaan Iran adalah bermazhab rasmi Syiah daripada Imamiyah Asyariah. Sahibul Samah Al-Mufti itu bertanya kepada saya, apa mazhab di negeri tuan? Saya menjawab, umumnya Asy-Syafi'i. Muka beliau kelihatan gembira. Lalu dia bertanya, berapa semuanya? Serta-merta saya menjawab, Indonesia 74 juta, Melaya 3 juta, di Siam ada 2 juta, di Filipina ada 3 juta, jumlah 82 juta. Apa kata tuan? Tanyanya pula. Saya ulangi sekali lagi, Indonesia 74 juta,
Di Melaya 3 juta. Di Siam 2 juta. Di Filipina 3 juta. Jumlah 82 juta. Syafi'i semuanya. Syafi'i semuanya, jawab saya. Masya Allah, Masya Allah. Kami yang bermazhab Syafi'i di daerah di Iran hanya kurang lebih 3 juta. Semuanya bangsa Kurdi. Saya orang Kurdi. Syah Iran mengangkat saya jadi mufti dari 3 juta kaum muslimin di Kurdistan yang bermazhab Syafi'i. Sangatlah terharu beliau mendengar jawapan saya itu. Hampir dia menangis kegirangan. Untuk menguatkan keterangan saya, lalu saya sambung pula. Cubalah Samahat lihat kerajaan Saudi Arabia itu. As-Sayyid Abdul Hamid Al-Khatib. Ayahnya orang Melayu, Indonesia, Jawi, Minangkabau. Dia imam dan khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram di Makkah. Ketika itu ada As-Sayyid Abdul Hamid Al-Khatib tidak jauh daripada kami. Mufti itu bertanya dengan tercengang, apakah beliau bukan orang Arab? Sekarang dia orang Arab. Samah Al-Mufti, Sahibul Samah Al-Mufti lebih tahu daripada saya bahawa kebangsaan Islam lebih tinggi daripada kebangsaan buatan sekarang. Bila syak, kata beliau. Marilah kita datang kepada beliau, kata saya pula. Marilah, jawab beliau dengan gembira. Tetapi sebelum pergi kepada beliau, saya akan peringatkan kepada Tuan Mufti dahulu suatu hal. Apakah itu? Tanya beliau. Mufti mengatakan tadi bahawa mazhab Syafi'i adalah mazhab orang Kurdi. Maka ketahuilah pula lah oleh Sahibul Samah Al-Mufti bahawa Ibu Abdul Hamid Al-Khatib itu adalah orang perempuan Kurdi. Mazhab yang sama di antara orang Indonesia dengan Kurdi di Mekah. Mempertemukan jodoh dua makhluk dan zahirlah Abdul Hamid Al-Khatib. Dengan sangat gembira, Syekhul Islam As-Sayyid Muhammad menemui As-Sayyid Abdul Hamid Al-Khatib. Sayalah yang memperkenalkan di antara mereka. Dan cerita saya ditambah dan dijelaskan lagi oleh As-Sayyid Abdul Hamid Al-Khatib. Beliau menggeleng-gelengkan kepala bahawa di negeri timur yang jauh ada kaum semazhabnya 82 juta banyaknya. Di malam perpisahan, sehari sebelum kami bersurai dan akan pulang ke negeri masing-masing, beliau menjumpai saya dan berkata, "Dapatkah kiranya pemerintah Indonesia menjemput saya menziarahi negeri tuan?" Saya menjawab, "Akan saya ikhtiarkan, insya-Allah." Dan sampai di Indonesia, saya bicarakanlah kepada Menteri Agama, Kiai Al-Haj Ilyas, yang beliau itu daripada Jamaah Nahdlatul Ulama, perkumpulan Islam yang teguh memegang mazhab Syafi'i. Beliau menjawab, akan saya ikhtiarkan, insya-Allah. Barangkali ada orang akan bertanya, apakah almarhum Tuan Hasan Bandung yang telah mengakui terus terang tidak bermazhab termasuk juga dalam yang 82 juta itu? Betapa tidak. Bukankah beliau berpegang dan berpendian dengan mazhab Syafi'i? Iza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Apakah saya mesti menjemur ikan busuk di tengah jalan? Lalu saya katakan di luar negeri bahawa kami di Indonesia berpecah belah. Bahawa kami di Melaya ada kaum muda, ada kaum tua. Bahawa segolongan daripada kami sedang mengkafirkan yang lain. Bahawa segolongan daripada kami menuduh kaumnya merosak tiang-tiang Islam. Tidak. Saya bukanlah katak di bawah tempurung. Bagaimana jua pun, semuanya adalah kaumku. Saya akan solat menjadi makmum di belakang Mufti Johor, Sahibul Samah Awal Fadilah As-Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, dan di belakang almarhum Tuan Hasan Bandung, dan di belakang Al-Ustaz Abu Bakar Ash'ari, dan di belakang Al-Ustaz Fadlullah Suhaimi. Pada khidmat saya pada zaman sekarang ialah zaman menyatukan kekuatan. Dunia bukan surut ke belakang, tetapi maju ke muka. Fahaman yang sempit dan hati yang penuh kebencian tidaklah dapat dibawa ke tengah medan. Dan saya pun takut mengkafir-kafirkan sesama Islam. Sebab Rasulullah bersabda, "Man kafara musliman fahuwa kafir." Artinya, barang siapa yang mengkafir-kafirkan sesama Islamnya, dialah yang kafir. Dan yang menetapkan seorang kafir bukanlah Mufti Johor. Kita akan dapat bersatu atau hormat menghormati walaupun fahaman berbeza-beza. Asal kita berhati terbuka dan tidak hendak menang sendiri sahaja. Apabila seorang yang dipandang ketua bermudah-mudah saja menuduh orang lain dengan tuduhan yang bukan-bukan, tandanya nilai hormat orang kepadanya akan turun. Dimisalkan seorang mufti di dalam negeri Johor memerintahkan fatwa menuduh orang lain kafir hanya kerana berlainan pendapat dalam perkara khilafiyah, belum tentu semua orang akan turut. Kalau mufti di Johor mengatakan orang kafir, belum 8 mufti lagi di tanah Melayu
akan sefahaman dengan dia. Apalah harganya satu fatwa yang hanya dapat mempengaruhi orang awam dan hasil dan tidak dipedulikan oleh orang yang berilmu.